Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul. Okay, hari ini kita akan belajar K8.2 sukatan serakan. Okay, di akhir pelajaran, pelajar diharapkan dapat K8.2.1 iaitu menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan serakan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Okey, yang pertama yang perlu kamu tahu ialah julat sama dengan nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Okey, kita tengok contoh 3 pada buku teks muka surat 219. Okey, diberi set data ini 34, 23, 14, 26, 40, 25 dan 20. Jadi soalan dia tentukan julat bagi set data ini. Jadi penyelesaian dia, okey, kamu kena kenal pasti nilai cerapan terkecil dan juga terbesar. Okey, maka 14 merupakan cerapan terkecil, manakala 40 merupakan cerapan terbesar. Jadi julat sama dengan 40 tolak 14 menggunakan formula di atas. Jadi jawapan dia ialah 26. Bagaimanakah anda menentukan julat daripada jadual kekerapan pula? Okey, kita tengok contoh 4, buku teks muka surat 219. Jadi soalan dia, jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. Jadi diberi dalam bentuk jadual. Okay, jadi soalan dia ialah tentukan julat bagi di atas. Okay, kalau diberi jadual, cara kita selesaikan ialah daripada jadual, kamu tengok cerapan terkecil di bahagian skor iaitu 2 dan cerapan terbesar di bahagian skor juga 8. Jadi julat ialah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Maka jawapan dia ialah julat bagi data di atas bersamaan dengan 6. Bagaimanakah anda menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul? Kita ada formula dia iaitu julat antara kuartil ketiga Q3 tolak kuartil pertama iaitu Q1. Kita tengok soalan dia, contoh 5 dalam buku teks muka surat 220. Okey, jadi tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, kita tengok soalan A. Okey, bagi data ini, cara dia ialah kita tengok yang pertama, kamu susun mengikut cerapan terkecil hingga cerapan terbesar. Okey, dan seterusnya kamu cari kedudukan median terlebih dahulu, iaitu median ialah cerapan yang berada di tengah-tengah. Jadi kamu telah belajar di menengah rendah dulu. Jadi 13 merupakan median, cerapan yang berada tengah-tengah. Kemudian Q1 iaitu kuartil pertama berada di tengah-tengah juga untuk cerapan sebelum median. Jadi cerapan sebelum median ni ada 5. Jadi 6 merupakan Q1 ataupun kuartil pertama. Okay, manakala Q3 ialah cerapan yang berada di tengah-tengah untuk cerapan selepas median. Jadi didapati selepas median kita ada 5 cerapan, maka 20 merupakan kuartil ketiga ataupun Q3. Jadi kita boleh mencari julat antara kuartil iaitu Q3 tolak Q1, K20 tolak 6. Jadi kamu akan dapat K14. Jadi ini cara macam mana nak mencari julat antara kuartil. Kita tengok soalan B. Jadi langkah pertama ialah kamu susun daripada cerapan terkecil hinggalah cerapan paling besar. Kemudian kamu cari median iaitu cerapan yang berada di tengah-tengah ya, iaitu 19. Manakala Q1 merupakan kuartil pertama. Jadi kita ada di hadapan median ni ada 4 cerapan, maka yang berada di tengah-tengah ialah 14 dan 14. Jadi Q1 kita kena tambah
kedua-dua cerapan ini dan kita bahagi dengan 2. Manakala cerapan yang berada di belakang median, kita ada 4 cerapan ataupun 4 nombor. Yang berada di tengah-tengah ialah 21 dan 20. Maka kita kena tambah dan kita kena bahagi dengan 2. Maka jumlah antara kuartil ialah 20 tambah 21 bahagi 2. Ini ialah Q3. Ditolak dengan 14 tambah 14. Ini ialah Q1. Jadi kamu akan dapat jawapan dia ialah 6.5. Okey, seterusnya kita pergi soalan C. Jadi soalan ini diberi soalan perpuluhan. Langkah yang sama. Yang pertama, susun mengikut cerapan terkecil hingga cerapan terbesar. Okey, kamu kenal pasti median. Jadi kita ada 8 cerapan. Jadi median berada di tengah-tengah sinilah. Ini ialah median. Jadi Q1 akan berada di hadapan median. Iaitu kita ada 4 cerapan. Ini bermakna cerapan di tengah-tengah ialah 2.5 dan juga 2.5. Jadi kita akan tambah dan bahagi 2 untuk mendapatkan Q1. Sementara Q3 pula iaitu kuartil ketiga, kita ada 2 juga di tengah-tengah iaitu 2.9 dan 3.0. Jadi kita akan tambah dan bahagi 2. Maka jumlah antara kuartil sama dengan 2.9 tambah 3.0 kita bahagi dengan 2 dan ditolak dengan 2.5 tambah 2.5 kita bahagikan dengan 2. Maka kita akan dapat 0.45 sebagai jumlah antara kuartil. Jadi kamu kena ingat formula jumlah antara kuartil iaitu Q3 tolak Q1. Bermakna kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kita tengok contoh 6 pula. Dalam buku teks muka surat 221. Soalan dia. Tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Jadi contoh 6 ni kita akan tengok diberi jadual kekerapan. Kita kena cari julat antara kuartil. Jadi ini soalan dia. Kita tengok penyelesaian dia. Yang pertama, untuk jadual ini kamu perlu mencari kekerapan longgokan ya. Jadi kita tengok kekerapan longgokan yang pertama, kita mulakan dengan bilangan murid yang pertama, kita mulakan dengan 3. Kemudian dia akan jadi 8 kerana kita akan tambah dengan kekerapan selepas itu. Jadi 3 tambah 5 kita akan dapat 8. Dan seterusnya 8 akan tambah dengan 6. Kita akan dapat 14. Kemudian 14 kita tambah kekerapan selepas itu iaitu 8. Dapat kekerapan longgokan. Kemudian kita tambah dengan 12. Maka kita akan dapat 34. Seterusnya kita tambah dengan 7. Kita akan dapat 41. Dan akhir sekali kita tambah dengan 3. Jadi kita akan dapat 44 iaitu jumlah kekerapan. Jadi C1 hingga C3 bermaksud cerapan yang pertama ke cerapan yang ketiga. Ini cerapan keempat hinggalah cerapan ke-8 dan seterusnya sehinggalah cerapan ke-42 hingga cerapan ke-44. Daripada sini kita dapati cerapan yang ke-11 merupakan kuartil pertama. Manakala cerapan yang ke-33 merupakan kuartil ketiga. Jadi bagaimana kita dapat cerapan yang ke-11 sebagai kuartil pertama? Ini cara dia. Ini merupakan 4 merupakan skor cerapan ke-11. Manakala 6 merupakan skor cerapan ke-33. Seterusnya kita nak tengok macam mana kita dapat cerapan yang ke-11 sebagai kuartil pertama. Ini cara dia. Kuartil pertama bermaksud cerapan yang ke-1/4. Ini kamu kena ingat 1/4 darab dengan jumlah kekerapan. Jadi kamu akan dapat cerapan ke-11. Jadi kita cari skor di cerapan yang ke-11. Jadi ini bermakna kuartil pertama sama dengan 4. Seterusnya kita tengok kuartil ketiga.
Okey, kuartil ketiga pula merupakan cerapan yang ke-3/4. Jadi kamu kena ingat 3/4. Okey, darabkan dengan jumlah kekerapannya iaitu 44. Jadi kamu akan dapat cerapan ke-33. Ini bermakna cerapan ke-33 merupakan skor 6 ya. Maka skor 6 ialah kuartil ketiga. Okey, jadi seterusnya kita hendak mencari jumlah antara kuartil, maka kita akan ambil formula dia ialah kuartil ketiga ditolak dengan kuartil pertama. Kita ambil yang skor di sini ya. Jadi 6 tolak 4 sama dengan 2. Jadi 2 ialah julat antara kuartil. Jadi ini cara dia bagaimana kita cari julat antara kuartil sekiranya kita diberi jadual kekerapan. Okey, bagaimanakah anda dapat menentukan variance dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul? Okey, jadi kita akan belajar menentukan variance dan juga menentukan sisihan piawai. Jadi variance dia kita ada formula dia. Okey, ini formula dia. Okey, ini sigma kuasa 2 ya. Ini ialah sigma kuasa 2. Ini simbol jumlah. Okey, dalam kurungan tu X tu ialah cerapan. Okey, tolak X bar ni. X bar ini ialah min. Okey, kurungan kuasa 2 per dengan N ialah jumlah data ataupun jumlah cerapan. Okey, ataupun dua-dua formula ini boleh digunakan. Ini ialah untuk mencari variance. Manakala untuk mencari sisihan piawai pula. Okey, sigma ini kat depan ni simbol sigma. Okey, kalau untuk sisihan piawai dia kita letak sahaja punca kuasa 2 bagi variance. Okey. Satu lagi boleh guna kedua-dua sekali formula ini. Jadi sebelum kamu kira variance dan sisihan piawai, kamu kena ingat min data. Jadi X bar ke atas tu ada macam tanda tolak ke atas. X bar ialah min data. Cara mencari min data ialah kamu jumlahkan data-data tersebut ataupun kamu jumlahkan cerapan yang diberi dibahagikan dengan jumlah data. Jadi untuk mencari variance dengan sisihan piawai, kamu terlebih dahulu kena mencari min data tersebut. Kita tengok contoh 7 dalam buku teks muka surat 221. Soalan dia ialah tentukan variance bagi set data 24556. Okey, sebelum tu kamu kena ingat simbol sigma kuasa 2 mewakili variance. Okey, sementara simbol sigma tanpa kuasa 2 mewakili sisihan piawai. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Okey, langkah pertama, kamu perlu mencari min. Okey, ini ialah simbol bagi min. Okey, jadi min ialah kamu dah tahu dah. Okey, min sama dengan hasil tambah data tersebut dibahagikan dengan 5 kerana bilangan data adalah bersamaan dengan 5. Ini kamu akan dapat 4/4. Seterusnya kamu boleh mencari variance dengan menggunakan formula yang diberi tadi, iaitu kamu kuasa 2kan semua data tersebut dan kamu tambah kesemuanya. Akhirnya kamu bahagi dengan 5. Setelah kamu bahagi dengan 5, kamu tolak dengan min kuasa 2 ya. Ini ialah min kuasa 2. Jadi kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan dan kamu bundarkan kepada jawapannya 1/84. Okey, kita pergi contoh 8 pula. Dalam buku teks muka surat 222. Okey, soalan dia, tentukan sisihan piawai bagi set data yang diberikan. Okey, jadi sebelum itu, sigma kuasa 2 ialah variance, sementara simbol bagi sisihan piawai ialah sigma. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Di langkah pertama, kamu perlu mencari nilai min. Jadi macam tadi juga, kamu jumlahkan ke semua data tersebut dan kamu bahagikan dengan bilangan data iaitu 10. Jadi kamu akan dapat 11/8. Okey, seterusnya kamu cari variance dulu ya. Variance juga macam tadi, kamu kuasa 2kan setiap data tersebut dan kamu tambah
Seterusnya kamu bahagi dengan jumlah data iaitu 10 dan ditolak dengan min kuasa 2. Ini 11.8 kuasa 2. Jadi kamu akan dapat variance. Ini variance. Jadi apabila kamu dapat variance, maka mudahlah untuk kamu mencari sisiang piawai, iaitu sisiang piawai sama dengan punca kuasa 2 bagi variance. Ini ialah sisiang piawai ya. Dan kamu bundarkan jawapan kepada 4.643. Jadi ini cara untuk mencari sisihan piawai. Kita tengok contoh 9. Buku teks muka surat 222. Soalan dia, jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Soalan dia ialah hitung variance dan sisihan piawai bagi bilangan yang dibaca. Jadi penyelesaian dia macam tadi juga, kita akan cari min yang pertama sekali. Jadi untuk jadual kekerapan ini, kamu kena cari min dengan cara kamu darabkan bilangan murid dengan bilangan buku ya. Jadi 3 darab dengan 0, 5 darab dengan 1, sehinggalah 2 darab dengan 4 dan kamu tambahkan ya. Kamu tambahkan hasil darab tadi dan dibahagikan dengan jumlah bilangan murid ataupun jumlah data. Maka kamu akan dapat 1.75 sebagai min. Seterusnya barulah boleh kita mencari variance pula. Langkah kedua kita cari variance. Untuk variance ini bagi dalam jadual ini, kamu kena gunakan 3 ya, bilangan murid 3 darab dengan bilangan buku kuasa 2. Seterusnya 5 darab dengan 1 kuasa 2. 8 darab dengan 2 kuasa 2. Lepas tu 2 darab 3 kuasa 2. Lepas tu 2 darab dengan 4 kuasa 2. Kemudian semua itu ditambah dan dibahagikan dengan jumlah bilangan murid ataupun jumlah data ditolak dengan min kuasa 2 ya, macam tadi. Jadi kamu akan dapat variance dia ialah 1.2875. Jadi kita dapatkan variance terlebih dahulu. Dan seterusnya barulah kita boleh kira sisihan piawai. Iaitu sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 bagi 1.2875. Ini ialah variance. Jadi kamu selesaikan. Ini jawapannya daripada kalkulator. Kamu bundarkan. Kamu akan dapat 1.1347. Jadi ini ialah cara bagaimana mencari sisihan piawai daripada jadual kekerapan.